Selamat pagi murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar lagi sejarah untuk tahun 6 dan kita masih lagi berada di unit yang pertama iaitu lahirnya sebuah cinta. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pagi ini, teacher ingin membuat sedikit ulang kaji, flashback apa yang telah kita belajar beberapa minggu yang lepas. Di antaranya ialah kita telah belajar sebab-sebab pembentukan Malaysia, iaitu yang pertama adalah disebabkan untuk menjamin keselamatan negara, iaitu daripada ancaman komunis di antaranya lah. Dan kita yang kedua adalah untuk memajukan sosioekonomi di mana kita mahu meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan kita sendiri dan kita mahu ekonomi Malaysia meningkat dan kita mahu taraf hidup rakyat Malaysia itu adalah baik seperti negara-negara yang maju yang lainlah. Dan sebab yang ketiga adalah disebabkan kita perlu mencapai keseimbangan kaum. Kerana dengan adanya keseimbangan kaum itu, maka keharmonian, keamanan itu boleh wujud dalam sesebuah negara. Itulah di antara sebab-sebab kenapa perlunya ada pembentukan Malaysia. Dan kita juga telah belajar tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia. Apakah langkah-langkah pembentukan Malaysia sehinggalah Malaysia itu benar-benar diiktiraf? Okey. Jadi bermula pada bulan Mei, Julai, Januari. Yang ini semua teacher terangkan dan teacher harap anak-anak murid boleh rujuk balik semula PowerPoint yang teacher ada bagi di dalam Google Classroom. Okey. Dan seterusnya kita juga telah belajar tentang pengisytiharaan Malaysia. Kan? Jadi saya harap anak-anak murid masih ingat dan kalau tidak ingat jangan risau. Buku teks ada pada anak murid-murid semua. Jadi boleh buka buku teks itu dan baca semula. Okey? Okey, untuk pagi ini kita akan belajar mengenai negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Okey, pembentukan Malaysia ini telah diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1963. Jadi, negeri-negeri yang bergabung dan membentuk Malaysia dapat dilihat di dalam peta yang di dalam slide inilah. Anak-anak murid boleh rujuk di dalam buku teksnya. Okey, di antara negeri-negeri yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Singapura, Sarawak dan Sabah. Okey, ini adalah negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Namun demikian, pada tahun 1965, Singapura tidak lagi menjadi anggota Malaysia. Okey, bermaksud Singapura keluar daripada pembentukan Malaysia. Okey. Okey, seterusnya kita dah mengenali negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Selepas ini, kita perlu mengenali siapakah pemimpin, tokoh-tokoh pemimpin yang berusaha dengan gigi untuk membantu melaksanakan, mewujudkan pembentukan Malaysia itu. Okey, di antaranya ialah yang sering dalam bab ini, yang sering kita dengar nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, dialah orang yang sangat penting, tokoh yang sangat penting ataupun boleh dikenali sebagai mastermind dalam pembentukan Malaysia. Okey, selain tokoh ini ada juga beberapa tokoh-tokoh yang lain seperti Tun Abdul Razak bin Dato' Husin, Lee Kuan Yew, Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i, Tun Datuk Mustafa, Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui. Lepas itu siapa lagi? Tun Temenggong juga anak Baring, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong dan juga Tun Muhammad Fuad Stephen. Inilah tokoh-tokoh yang bertanggungjawab yang kita perlu menghargai pengorbanan mereka. Okey, untuk penerangan siapakah tokoh-tokoh ini,
itu adalah kerja rumah anak-anak murid semua untuk membaca. Okey, sebab anak-anak murid sudah ada buku teks, teacher mahu anak-anak murid selepas ini sewaktu tutorial anak murid membaca siapakah tokoh-tokoh ini. Okey. Okey, baiklah murid-murid sekalian. Selain itu, apa pentingnya, apa sebenarnya iktibar apabila pembentukan Malaysia itu telah wujud? Apa sebenarnya iktibar yang kita dapat? Okey, sebenarnya apabila persefahaman, toleransi itu wujud dalam sebuah komuniti, komuniti ini contohnya negara kita lah, Malaysia, satu komuniti yang besar. Okey, apabila toleransi, saling faham, memahami, maka barulah dapat wujud muafakat membawa berkat. Okey, apa maksud muafakat membawa berkat? Muafakat ini adalah kita perlu saling faham memahami, hormat menghormati. Okey, keinginan untuk membentuk Malaysia dapat dilihat melalui usaha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan pemimpin tempatan. Peristiwa pembentukan Malaysia ini banyak memberikan pengajaran kepada pemimpin tentang kepentingan muafakat dan kerjasama bagi mewujudkan sesebuah negara yang harmoni. Dan kita sendirilah, sebagai rakyat Malaysia sangat berasa bangga dan bersyukur kerana hasil usaha gigi para tokoh-tokoh pemimpin yang baru kita kenal tadi itu. Dan sehingga hari ini, apa yang kita dapat iktibar daripada itu? Negara kita aman dan harmoni. Kan? Kita bebas daripada ancaman komunis. Jadi, pentingnya muafakat ini adalah bukan sahaja memberi jaminan kepada ekonomi negara itu, tetapi keharmonian rakyat Malaysia itu sendiri. Itu yang kita mahu. Kita tidak mahu peperangan kan? Tembak-menembak. Kan? Apa akan terjadi kalau berlaku tembak-menembak di dalam negara kita? Adakah kita dapat hidup dengan aman? Adakah kita dapat pergi ke sekolah seperti biasa? Tidak dapat kan? Jadi pentingnya keharmonian itu dalam sesebuah negara kerana banyak iktibar, banyak impaknya, banyak kesannya kepada negara. Iaitu salah satu kita dapat menziarahi, orang yang beragama Hindu dapat menziarah rakan-rakan yang berbangsa Cina. Perpaduan itu ada seperti di sekolah kita, kan? Kita mengamalkan perpaduan itu. Kita berkawan dengan siapa-siapa saja tanpa memilih, kan? Itu yang kita perlukan. Okey, setiap tahun pada tanggal 16 September, kita rakyat Malaysia semua akan diberikan cuti umum sempena untuk memperingati penubuhan Malaysia. Jadi semasa sambutan Hari Malaysia itu pelbagai acara yang sangat menarik diadakan kan di setiap negeri-negeri. Contohnya kita boleh lihatlah di dalam televisyen, berbagai aktiviti iaitu mengibarkan bendera Malaysia, pertandingan dekorasi bendera di setiap premis ataupun pertandingan macam-macamlah pertandingan yang diadakan sempena untuk sambutan Hari Malaysia. Okey, itulah sedikit sebanyak penerangan tentang topik-topik yang ada pada unit yang pertama ini, iaitu lahirnya sebuah cinta. Okey, sekarang kita akan masuk ke bahagian tutorial. Jadi anak-anak murid boleh membuka buku teks sejarah dari muka surat 8 hingga 15 dan jawab semua soalan-soalan yang teacher berikan ini. Jawab di buku tulis sejarah. Okey, apabila sudah jawab, salin soalan ini dan jawab di buku tulis, snap gambar jawapan itu dan upload di Google Classroom. Dan buku tulis itu akan dihantar semasa buka sekolah nanti. Okey, akan disemak oleh guru lah. Baiklah. Okey, di antara soalan-soalannya adalah yang pertama ialah
Senaraikan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Ini teacher ada sebutkan. Yang kedua, nyatakan iktibar yang diperoleh daripada pembentukan Malaysia. Yang ketiga, tuliskan nama tokoh-tokoh yang terlibat dalam menjayakan pembentukan Malaysia. Yang keempat, mengapakah kita perlu menghargai perjuangan mereka? Perjuangan siapa? Perjuangan tokoh-tokoh yang menjayakan pembentukan Malaysia. Okay. Yang kelima ialah nyatakan acara-acara yang diadakan untuk menyambut Hari Malaysia. Apakah acara-acara yang pernah anak-anak murid lihat? Okay. Ini adalah 5 soalan tutorial. Selepas ini, teacher nak semua buat. Okay. By your own time, buka buku, rujuk dan boleh cari jawapan di dalam buku teks. Okay. Untuk unit pertama ini, lahirnya sebuah cinta, kiranya sudah habislah untuk unit ini dan minggu hadapan kita akan masuk ke unit kedua. Jadi untuk persediaan iaitu pembelajaran kendiri ataupun flipped classroom, teacher nak anak-anak murid tahun 6 semua tolong baca dahulu unit yang kedua. Tidak apa, baca dari awal hingga yang akhir tentang unit kedua. Jadi apabila minggu hadapan anak-anak murid sudah ada gambaran apa sebenarnya tentang unit kedua. Okey. Terima kasih semua.